Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita. Dan sesungguhnya segala nikmat pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita sebagai hamba-Nya, jika kita hitung nikmat tersebut, maka kita tidak akan dapat untuk menghitung segala nikmat itu. Jadi antara nikmat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada kita hari ini iaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan, saya akan teruskan bacaan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Semoga ada manfaat untuk penulis Imam Az-Zahabi. Dan tajuk untuk hari ini ialah dosa besar yang ke-6. Dosa besar yang ke-6 iaitu derhaka kepada ibu bapa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Maksudnya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan serta janganlah menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, bersopan santun. Hendaklah kamu merendah diri kepada kedua-duanya atas dasar belas kasih sayangmu, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka berdua seperti mana mereka telah memeliharaku ketika kecil. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan dan menerangkan kepada kita bahawasanya Allah telah memerintahkan kepada kita yang pertama supaya tidak mensyirikkan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah juga memerintahkan kepada kita supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan jika mereka berdua telah sampai kepada umur yang tua dalam peliharaanmu, dan kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Yang pertama, ini yang perlu kita buat. Jangan sesekali kita buat kepada ibu bapa. Yang ini kita kena jaga. Apakah itu? Perkara pertama Allah sebut fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata dengan perkataan yang kasar kepada mereka, walaupun perkataan uff.
Walaupun perkataan uf jangan sesekali kamu sebut. Maknanya apa? Jangan kamu cakap dengan kasar. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu menengking mereka. Jangan kamu tengking, jerit kepada mereka, kerana mereka telah tua dan mereka juga adalah ibu bapa kita. Jadi ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Kemudian Allah juga memerintahkan kepada kita supaya apa? Supaya sentiasa berkata baik kepada mereka, bersopan santun. Wa qul lahuma qawlan karima, dan hendaklah kamu sentiasa menjaga perkataan dan jangan kamu menjerit, menengking mereka, dan berkatalah kepada mereka perkataan-perkataan yang baik, yang mulia. Walaupun dia menengking kita, yelah orang-orang dah berumur ni dia akan rasa marah dan sebagainya, tapi bila dia tengking itu, dia marah kita, kita jangan lawan balik. Itu cara dia. Bila dia tengking kita, kita jangan tengking mak ayah itu balik. Sepatutnya kita kena sabar dan cakap yang baik kepada mereka. Sebab tu Allah bagi peringatan dalam ayat ni apabila sampai kepada umur tua. Kerana pada umur tua ni macam-macam yang dia rasa, macam-macam yang dia lalui. Jadi perasaan dia pun dah berubah. Bila dia tengking, kita jangan balas balik marah tu. Jangan pula kita tengking dia balik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kita kena kata apa? Qaulan karima, sentiasa berkata dengan perkataan yang baik, sopan santun dan sebagainya. Itu satu. Kemudian ayat yang seterusnya, Allah juga memerintahkan kepada kita supaya sentiasa mendoakan kedua ibu bapa. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan hendaklah kamu ucapkan kepada mereka, ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah mereka seperti mana mereka mengasihaniku ketika mana kecil. Biasa kita amalkan doa, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu doa yang biasa kita amal. Boleh kita amalkan doa tersebut untuk kedua ibu bapa setiap kali lepas solat, bila-bila masa, tak kira masa kita doakan kepada kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan, itu anjuran ataupun suruhan perintah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita kepada kedua ibu bapa. Jangan kita derhaka kepada kedua ibu bapa. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksudnya, kami wajibkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya mempersekutukan Allah dalam ibadatmu dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Kepadaku sahajalah tempat kembali kamu semua, lalu aku akan menerangkan kepada kamu segala perkara yang telah kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Ayat ini juga menjelaskan kepada kita supaya kita taat kepada ibu bapa, supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan taat kepada ibu bapa. Kecuali, ada kecuali dalam ni, kecuali jika mereka menyuruhmu untuk melakukan perbuatan yang salah, perbuatan maksiat, perbuatan syirik kepada Allah, mempersekutukan Allah, maka pada waktu itu kita tidak perlu ikut dan tidak perlu taat kepada dia. Contoh mudah, kalau katalah salah seorang daripada mak ayah itu, dia suruh anaknya beli arak, contoh. Beli arak itu kita dah tahu dah perbuatan itu, minum arak itu haram. Jadi kita sebagai anak tak perlu taat kepada ibu bapa itu, kerana
kerana ibu bapa tersebut menyuruh anaknya membeli arak, perbuatan yang haram. Mak ayahnya suruh beli nombor ekor, pergi beli judi nombor ekor, maka anaknya tak perlu taat, tidak wajib taat waktu itu. Kerana ibu dan bapanya menyuruh anaknya melakukan maksiat dan perbuatan dosa. Tapi jika ibu bapa tersebut menyuruh anaknya solat, suruh menutup aurat dan berbuat baik, sedekah dan sebagainya, maka sebagai anak kita wajib taat dan wajib ikut perintah ibu bapa tersebut. Sebab apa? Sebab itu antara perintah yang wajib, perintah yang baik yang disuruh. Jadi yang itu kita perlu taat, wajib taat kalau perkara kebaikan. Jika perkara maksiat, kita tidak perlu taat kepada ibu bapa. Itu yang dijelaskan dalam ayat ni, surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya banyak lagi sebenarnya hadis ataupun ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang wajib taat kepada ibu bapa. Antaranya dalam surah Luqman ayat 14 hingga 15. Tuan-tuan boleh buka dan baca surah Luqman ayat 14 hingga 15, yang mana Luqmanul Hakim memerintahkan ataupun memberi peringatan kepada anaknya supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Itu contohnya ayat-ayat lain yang tidak disenaraikan dalam kitab ni, tapi kita boleh cari sendiri dalam Al-Quran. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair, fa dzakara minha uquqal walidain." Mahukah kamu aku khabarkan kepada kamu tentang dosa terbesar antara dosa-dosa besar? Kemudian baginda menyebutkan salah satunya ialah derhaka kepada kedua ibu bapa. Muttafaqun alaih, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nak sebut ke apa dalam hadis ni? Nabi nak sebut antara salah satu dosa-dosa besar, iaitu derhaka kepada kedua ibu bapa. Itu antara dosa besar, derhaka kepada ibu bapa. Sebelum tu banyak lagi dosa besarnya, tapi salah satu dosa besar ialah derhaka kepada ibu bapa. Hadis seterusnya, baginda Nabi SAW bersabda, "Ridallahi fi ridal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil walid." Keredaan Allah terletak pada keredaan bapa, ibu bapa, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat Imam Ibn Hibban daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini hadis sahih. Tuan-tuan, rida Allah terletak kepada rida ibu bapa, dan rida murka Allah juga terletak kepada murkanya ibu bapa. Ini seperti mana saya ambil contoh kisah Juraij. Kisah Juraij, yang mana kisah Juraij ni kita dah pernah dengar, dah selalu dengar. Juraij ni adalah seorang ahli ibadah, yang mana dia rajin ibadah. Setiap waktu dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai satu hari tu ibunya datang ke rumah. Ibu Juraij ni datang ke rumah dan dia ketuk pintu. "Assalamualaikum." "Assalamualaikum wahai Juraij." Mak datang. Waktu mak dia datang ni, Juraij sedang menunaikan solat sunat. Juraij sedang solat. Jadi waktu dia datang, maknya datang, dia ketuk pintu. Juraij, mak datang ni, tapi Juraij tak buka pintu sebab sedang solat. Dalam hatinya kata, aku nak buka ke nak terus solat, nak buka nak terus solat. Tapi Juraij tak buka pintu dan dia meneruskan solat. Kali kedua, besoknya maknya datang lagi sekali. Kali kedua itu juga Juraij sedang solat, jadi dia tak buka juga pintu. Kali ketiga maknya datang, Juraij masih lagi sedang dalam solat, dan Juraij tidak buka pintu untuk maknya. Maka ditakdirkan oleh Allah, diringkaskan cerita, maknya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah anakku Juraij itu dia difitnah oleh wanita, fitnah perempuan." Maka kuasa Allah, ada orang menuduh Juraij ini berzina dengan seorang perempuan, dah telah melahirkan anak. Macam tu. Padahal Juraij ni orang yang baik, ahli ibadah, tapi dia difitnah wanita, difitnah oleh seorang perempuan. Maka perempuan tu kata, "Ini adalah anak Juraij. Ini anak Juraij. Aku telah berzina dengan Juraij," kata perempuan ni.
Maka orang ramai datang ke rumah Juraj dan meruntuhkan rumah Juraj. Meruntuhkan rumah Juraj. Dan apabila runtuh rumah Juraj ni, mereka pun datang meruntuhkan rumah Juraj dan bertanya kepada Juraj, "Wahai Juraj, adakah ini anak kamu? Ini anak ni anak haram, anak yang luar nikah. Adakah ini anak kamu? Betul ke kamu telah berzina?" Maka Juraj berkata, "Aku tidak buat. Doa yang aku minta kepada kamu untuk berdoa dan solat 2 rakaat." Maka Juraj pun berdoa dan solat 2 rakaat, minta kepada Allah. Dan takdir Allah, anak kecil itu boleh bercakap dan mengatakan, "Sebenarnya ayah aku bukan Juraj, tapi seorang pengembala kambing di hujung kampung." Itu sampai macam tu sekali doa Juraj, doa ibu bapa. Yang mana doa ibu bapa ni makbul, tuan-tuan. Itu kisah Juraj yang mana boleh jadikan pengajaran. Redha Allah terletak pada redha ibu bapa. Kalau ibu bapa murka, boleh jadi Allah juga murka kepada seseorang kerana kemurkaan ibu bapa itu. Macam contoh cerita Juraj ni, kita boleh jadikan pengajaran. Antaranya apa? Ibu bapa tolong jangan doakan anak itu bukan-bukan. Walaupun dia buat jahat macam mana sekalipun, tolong jangan kata pada anak, "Engkau ni apalah sengal sangat, kau ni apalah jahat sangat wahai anak." Jangan cakap macam tu. Boleh jadi doa kita makbul, anak betul-betul jahat. Sebab ibu bapa ni makbul doa dia. Satu. Yang kedua, pengajaran dalam kisah Juraj ni, jika ibu ataupun ayah datang ke rumah kita dan ketika itu, waktu itu kita solat sunat, maka kita diharuskan untuk memberhentikan solat dan kita melayan ibu bapa. Solat sunat. Tapi kalau waktu itu kita sedang solat fardu, maka kita teruskan solat, dan barulah habis solat, baru selesai, kita layan ibu bapa. Itu cara dia. Itu hukum yang telah ditetapkan oleh para alim ulama. Kalau solat sunat, kita boleh berhentikan solat dan kita layan ibu bapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis seterusnya daripada Abu Ad-Darda radhiyallahu taala anhu, "Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fahfiz, fa in syi'ta fadayya." Seorang ayah dan ibu ialah pintu syurga yang paling tengah, yang boleh dimasuki jika kedua-duanya ditaati. Jika kamu mahu, kamu boleh peliharanya, dan jika kamu mahu juga, kamu boleh sia-siakannya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kata apa? Pintu syurga ni sebenarnya ada pada ibu bapa. Dan kata Nabi SAW, jika kamu nak masuk syurga, antara salah satu kuncinya adalah ibu bapa. Tapi kalau kamu tak nak mahu, kalau kamu tak nak masuk syurga, boleh je kamu sia-siakan, tak ada masalah. Jadi berdosa lah, senang cerita dia dekat situ. Kamu boleh rugi kalau kamu tak melayan ibu bapa, kamu tidak berbuat baik kepada ibu bapa, kamu akan rugi, kamu sia-siakan kunci syurga itu. Sebab tu Nabi bersabda dalam hadis yang lain, "Al-jannatu tahda aqdamil ummahat." Syurga itu terletak di bawah tapak kaki para ibu. Terletak di bawah tapak kaki para ibu. Tapi walau bagaimanapun, janganlah kita pergi tengok ibu kaki mak ni, yang mana syurga tak ada pun syurga. Janganlah macam tu. Dia bukannya betul-betul bawah kaki. Itu ibarat perumpamaan, nak kata kepada kita bahawasanya supaya berbuat baik kepada ibu bapa. Bukannya dekat bawah kaki ayah, kaki mak tu ada syurga. Tak. Sampai ada orang buat lawak begitu. Dia buat lawak sebegitu, dia tengok kaki mak ni, mana ada syurga? Tak ada syurga pun, mak tipu ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh fikir kot benda ni, insya-Allah. Hadis seterusnya daripada Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Pernah seorang lelaki datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta izin daripada Nabi untuk turut serta berjihad pada jalan Allah, untuk masuk perang. Datang lelaki ni jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak aku nak masuk perang ni, nak join peperangan?" Lalu baginda Nabi bersabda, "Ahayyu walidak?" Adakah kedua-dua ibu bapamu masih hidup? Maka lelaki ni pun jawab, "Naam ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, ibu bapa saya masih hidup."
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fa fihi ma fajahid, maka bersungguh-sungguhlah berbuat baik terhadap mereka. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bukan nak kata tak boleh pergi perang, boleh. Cuma Nabi bagi pesan pada sahabat ni supaya apa? Supaya pergi berbuat baik kepada ibu bapa kamu dulu, iaitu lebih bagus. Itu antara salah satunya juga. Bukan tak boleh perang, boleh. Tapi pergi melayan ibu bapa itu lebih bagus, lebih utama, senang cerita. Macam juga hadis Nabi sebut la taghdab, jangan kamu marah. Bukan maksudnya tak boleh marah langsung, boleh. Tapi ada beberapa keadaan dan ketika yang mana kita dibenarkan untuk marah. Tak semestinya kita tak boleh marah langsung. Ada masa kita kena marah. Contoh, waktu Islam dihina, waktu Al-Quran, kita nampak Al-Quran dipijak, Islam dihina oleh orang-orang kafir. Mereka kata Islam ni salah, Islam ni sesat dan sebagainya. Dia kata Al-Quran ni tak betul, Al-Quran ni menyeleweng dan sebagainya. Dia pijak-pijak Al-Quran, dia hina Nabi. Maka kita wajib marah pada waktu itu. Marah itu dibenarkan, tak ada masalah. Bukan tak boleh marah langsung, boleh. Lagi apa? Sewaktu kita bergaduh, contoh nak bergusti, nak menang, nak lawan, masuk Olimpik. Kita masuk Olimpik, pertandingan gusti. Pertandingan gusti contoh. Jadi kita nak lawan musuh ni, kita kena lawan dengan keadaan yang marah, yang keras. Bukannya berlembut, bukannya lembik macam tu. Kalau lembik memang kalah dah. Tapi kena keras, kena rasa ada perasaan marah waktu itu. Itu tujuan dia. Bukan tak boleh marah langsung, boleh. Tapi ada keadaan dan ketikanya kita dibenarkan untuk marah. Dan ada juga yang tidak dibenarkan untuk marah. Nabi pun pernah marah. Nabi pun pernah merasa marah. Tapi Nabi tak adalah selalu marah. Nabi sendiri cakap, la taghdab, jangan kamu marah. Ada situasi dan keadaan dia. Ada situasi dan keadaan dia. Jadi jangan sentiasa marah, ada ketika dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemudian dalam hadis yang lain Nabi sebut daripada Isa bin Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan daripada Amr bin Murrah Al-Juhani bahawa seorang lelaki telah berkata, ya Rasulullah, ara'aita in sallaitu salawatil khamsa wa sumtu Ramadan wa addaitu zakah wa hajjajtul bait fama zali? Qala man fa'ala dhalik kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada illa an ya'uqqa walidayhi. Wahai Rasulullah, apa pandanganmu jika aku solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan mengerjakan haji di Baitullah? Apa yang aku akan dapat? Maka baginda menjawab, sesiapa yang melakukan semua perkara itu, dia solat, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi menunaikan haji, maka dia akan bersama dengan para nabi, dia bersama dengan para siddiqin dan para syuhada. Melainkan Nabi ada sebut, melainkan jika dia menderhakai kedua ibu bapanya, maka dia tak dapat semua tu, kata Nabi. Hadis ni hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad, yang mana Nabi sebut jika dia dah melakukan semua amalan-amalan wajib dia, solat, dia puasa, dia bayar zakat, dia pergi menunaikan haji, tapi dalam masa yang sama dia berderhaka kepada kedua ibu bapanya, maka Nabi sebut dia tidak dapat pahala daripada amalan perbuatannya itu. Tidak dapat pahala daripada segala perbuatan amalan yang dibuat tadi, banyak tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah sebab dia kunci utama Nabi sebut tadi untuk masuk ke syurga adalah ibu bapa. Kalau kita jaga ibu bapa dengan baik, maka kita, segala amalan kita pun akan jadi baik, insya-Allah. Hadis diriwayatkan daripada Bakar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah, katanya bapaku telah menceritakan kepadaku daripada Abu Bakrah secara marfu', kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yuajjalu li sahibi. Maksudnya setiap dosa
akan dilewatkan balasannya oleh Allah menurut kehendaknya pada bila-bila masa sehingga hari kiamat, melainkan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Sesungguhnya balasan derhaka itu akan disegerakan ke atas pelakunya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Riwayat Al-Hakim. Tuan-tuan, hadis ni sebut kepada kita segala dosa ni Allah lewatkan, Allah tangguhkan sehingga hari kiamat, kecuali dosa menderhaka kepada ibu bapa. Tuan-tuan mungkin pernah tengok cerita si tanggang. Itu antara contohnya lah. Walaupun cerita itu boleh kata ada kata dongeng, ada kata itu hikayat sahaja, tapi cerita itu ada pengajarannya. Nak sebut cerita si tanggang tu, hadisnya inilah. Mungkin boleh jadi pengarah filem si tanggang tu dia pernah baca hadis ni. Boleh jadi. Jadi dia baca hadis tu, dia buatlah cerita si tanggang. Boleh jadi juga ni. Dia baca hadis ni. Sebab apa? Sebab dia hadis Nabi sebut semua perbuatan jahat, dosa kita ditangguhkan, dilewatkan azabnya sehingga hari kiamat, kecuali derhaka ibu bapa. Kan si tanggang tu dia derhaka pada ibu bapanya, pada mak dia tendang maknya. Kemudian dia jadi batu. Secara on the spot, di dunia lagi Allah balas. Itu contohnya lah, nak bagi mudah faham. Nak bagi mudah faham. Jadi tuan-tuan, itu antara hadis Nabi yang Nabi sebut, balasan derhaka kepada ibu bapa ni boleh jadi dia balas cash, boleh jadi tunai Allah bagi. Banyak lagi kisah-kisah lain. Ada yang kata kisah benar, bila derhaka kepada ibu bapanya dia jadi sekian-sekian. Tuan-tuan kalau baca Mastika ke, baca kitab buku-buku yang banyak kisah-kisah mistik tu, tuan-tuan boleh jumpa cerita-cerita yang pelik macam tu. Dia jadi, saya pernah dengar dulu cerita tentang derhaka kepada ibu bapa, dia jadi ikan pari dan sebagainya. Tu wallahu a'lam, tak tahu sejauh mana kebenaran cerita itu, tapi nak sebutnya hadis ini menceritakan sebegitulah dia. Balasan bagi derhaka kepada ibu bapa boleh jadi dicepatkan ataupun dibayar cash di dunia lagi. Belum sampai kiamat, belum hari akhirat lagi, tapi di dunia lagi Allah dah balas jika kita menderhaka kepada ibu bapa. Jadi tuan-tuan, itu beberapa hadis yang saya bacakan dalam kitab ni, dan disenaraikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala berkenaan dengan derhaka ibu bapa. Ada lagi satu, lagi beberapa hadis yang saya boleh baca. Antaranya Nabi pernah sebut, Nabi pernah bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannanun wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, menagih arak, dan orang yang mempercayai sihir. Hadis ni hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tak masuk syurga orang yang derhaka kepada ibu bapa. Sebelum dia meninggal, kalau dia bertaubat dan dia minta maaf kepada ibu bapa dia, maka dia akan dimasukkan dalam syurga. Tapi kalau dia meninggal dalam keadaan ibu bapanya tidak redha dan sebagainya, maka itu boleh jadi hadis ini sebut la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga bagi orang yang derhaka kepada kedua ibu bapanya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa sekalipun kesimpulan untuk hari ini dalam bab derhaka kepada ibu bapa, ada beberapa pengajaran yang boleh kita dapat. Antaranya yang pertama, satu, kita dilarang untuk melakukan perbuatan jahat kepada ibu bapa. Satu. Yang kedua, kita sangat-sangat digalakkan taat kepada ibu bapa dan berbuat baik kepada ibu bapa. Itu suruhan, perintah Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa mendoakan kedua ibu bapa kita, sama ada dia telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Memperbanyakkan doa kepada ibu bapa. Contoh doa yang saya bacakan tadi, Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Contoh. Boleh jadi juga kita buat sedekahkan, kita sampaikan amalan-amalan kita untuk ibu bapa.
Contoh kita baca Al-Quran, kita niatkan semoga pahala aku ni, pahala bacaan Al-Quran aku disampaikan kepada ibu bapa, walaupun dia dah meninggal dunia ataupun masih hidup, boleh je, tak ada masalah. Sedekahkan Al-Fatihah, itu antara amalan-amalan yang boleh kita buat. Sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu bapa. Kita sedekah, kita niat sedekah ni untuk ibu bapa juga. Semoga pahalanya masuk juga ke dalam pahala ibu bapa. Boleh, macam-macam boleh. Sebab tu kalau ramai anak, ramailah kebaikan yang kita dapat. Itu contoh dia lah. Wallahu a'lam. Jadi selalu doakan ibu bapa kita walaupun dah telah meninggal dunia. InsyaAllah kita akan sambung pada tajuk yang seterusnya, InsyaAllah pada hari lain, waktu yang lain. Segala yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.